Hanya atas pertimbangan dua soalan saja. Ya? Okey, terima kasih. Yang berhormat, soalan yang keempat, Tuan Afnan Hamimi bin Taib Azamuddin. Yang berhormat Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker, Yang Berhormat Timbalan Menteri. RFID sepatutnya cepat, selalu sangkut jadi lambat. Kami pengguna rasa ralat, pohon jawapan soalan 4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Untuk makluman Yang Berhormat, soalan berkaitan RFID telah pun berkali-kali dijawab dalam Dewan Yang Mulia ini. Tapi walau bagaimanapun pemilihannya tetap dikeluarkan lagi, saya tetap menjawab dan peka terhadap isu yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya melalui KKR, melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, sentiasa memantau prestasi lorong tol yang menggunakan sistem kutipan tol dengan teknologi RFID di semua lebuh raya. Selaras dengan nasihat kerajaan dalam pelaksanaan Multi Lane Fast Flow MLFF sebagai usaha dalam menambah baik sistem kutipan tol, teknologi RFID ini telah diterima sebagai teknologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan MLFF. Dengan pelaksanaan MLFF kelak, pengguna tidak lagi perlu memberhentikan atau mempelankan kenderaan bagi membuat bayaran tol, sekaligus meningkatkan kelancaran perjalanan penggunaan di lebuh raya melalui transaksi pembayaran tol yang cepat dan efisien. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Yang berhormat Al-Ustaz, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Walaupun selalu ditanya tapi selalu rajin jawab. Saya cadang jadi menteri penuh nanti, insyaAllah. Dua soalan Datuk Yang Ketua. Pertama tentang teknikal sikit Yang Berhormat Timbalan Menteri. RFID ni kenapa dia punya kedudukan mesin pengimbas dia berbeza. Ada yang jauh daripada palang, ada yang dekat dengan palang, menyebabkan kereta terpaksa ke depan, ke belakang. Dan dulu ada banyak lorong RFID tapi dah jadi satu, setengah-setengah tol tu jadi jam. Dan yang kedua yang betul tentang polisi. Saya ucap tahniah atas inisiatif kerajaan perkenalkan bayaran guna kad debit ataupun kad kredit. Isunya bayaran itu dia sama macam kaedah kad touch and go. Kita masih kena sentuh kad itu di mesin pengimbas. Dia tetap akan lambat sikit perjalanan tu. Adakah kerajaan bercadang nak laksanakan sistem kutipan tol tanpa plaza tol, tanpa palang, macam diperkenalkan di negara-negara luar, elektronik road pricing misalnya, lalu sahaja tanpa ada plaza tol tetap pada palang. Dan akhir sekali Datuk Yang Ketua, pada pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah kita boleh hapuskan kutipan tol ni? Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Yang pertamanya, soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, sebenarnya pihak kami di Lembaga Lebuh Raya sentiasa melihat keadaan di lorong plaza tol tersebut. Iaitu maknanya kita selalu membuat analisis tentang plaza tol, iaitu antaranya lorong bagi setiap mod yang khususnya touch and go, smart tag dan RFID ini. Sebenarnya kita sentiasa meletakkan pemantauan di setiap kita melebihkan pemantauan sekarang ini apabila dapat saranan daripada ahli-ahli Yang Berhormat dalam Dewan yang saya katakan sering bangkitkan perkara tersebut. Dan setakat ini kita ada 416 lorong FID di seluruh lebuh raya di Malaysia, dan jumlahnya meliputi yang kita nyatakan tadi, ada yang lebih dan ada yang kurang. Dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh pihak Ahli Yang Berhormat sebentar tadi, kita mempunyai sebab itu kita nak laksanakan MLFF, dan dalam MLFF ini kita letakkan juga RFID. Maknanya kita akan menggunakan radio frequency identification, dan juga kita akan menggunakan bersama automatic plate number recognition. Maknanya kita menggunakan NANPR.
kita gunakan sekali supaya ia akan lebih laju dan kita boleh detect nombor kereta dan juga sekali dengan pengguna tersebut. Jadi peningkatan ini mungkin boleh seperti saya nyatakan jawapan, dia lebih cepat dan efisien apabila kita menggunakan multi-lane fast flow. Dan yang disarankan oleh Ahli Yang Berhormat sebentar tadi, sebenarnya kita telah membuat kajian banyak negara dan kita nak supaya yang terbaik. Sebab itu sekarang ini dalam proses kajian. Kajian kita lakukan dan dalam masa yang sama kita akan cuba pada 2024 penggunaan tersebut secara cubaan. Kita nak melihat keadaannya lebih sesuai kalau digunakan, maka kita menggunakan banyak kaedah-kaedah. Saya sendiri pun dah pergi melihat kaedah tersebut sewaktu saya menyertai ITS, Intelligent Transport ITS, Intelligent Transport System. Kita dah pergi melihat dan saya melihat banyak negara yang menggunakan MLF ini adalah kegunaannya sangat baik. Jadi insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya dan kita menerima banyak sebenarnya pandangan-pandangan daripada rakan-rakan Ahli Yang Berhormat, daripada rakan-rakan luar supaya ia menjadi lebih efisien di masa mendatang untuk penggunaan tol di dalam negara kita ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya juga menghargai jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi. Susulan daripada soalan Yang Berhormat Alostar. Jarang sekali saya setuju dengan Alostar. Kali ini kita bersetuju sama-sama. Berkenaan dengan pemansuhan kutipan tol. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk berterima kasih kepada kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun yang juga memberi pelepasan kutipan tol semasa perayaan-perayaan. Jadi soalan saya, Deepavali akan berlangsung minggu ini. Adakah kerajaan akan mengumumkan apa-apa pelepasan kutipan tol sempena perayaan Deepavali? Kerana maklumlah cuti yang panjang, bukan saja orang-orang India beragama Hindu yang akan berulang alik ke kampung halaman, malahan ada juga rakyat Malaysia yang akan bercuti dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan Deepavali Nalwal Tekel kepada semua. Jadi saya mintalah kalau ada apa-apa pengumuman, kita menunggu sempena perayaan Deepavali, apa-apa pelepasan untuk kutipan tol di lebuh raya di Semenanjung, kalau boleh diumumkan oleh Timbalan Menteri dan kerajaan. Terima kasih saya ucapkan. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Sebenarnya kita tahu trend Malaysia, trend di negara kita ini apabila ada cuti saja, cuti bercantum. Maknanya kalau Jumaat ada perayaan ataupun hari Isnin ada perayaan, dah pasti masyarakat kita akan balik kepada pulang kepada kawasan masing-masing untuk meraihkan bersama. Tetapi dalam soal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong, setakat ini saya nyatakan bahawa belum ada perbincangan lagi dan kalau ada pengumuman pun MOF akan membuat pengumuman tersebut melalui di bawah Kementerian Kerja Raya. Maknanya kita dapat kelulusan daripada MOF, barulah Kementerian Kerja Raya akan mengumumkan sama ada pelepasan tol pada hari perayaan Deepavali. Tapi saya menyokonglah apa Jelutong nyatakan. Tapi terpulang pada MOF. Depan saya ada sahabat MOF. Dia sedang mencatat, saya tengok. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Bertuah. Baik, kita teruskan ke soalan berikutnya. Saya mempersilakan Datuk Seri Dr. Wan Azizah